Tak ada. Oh, memang tak boleh lah. So just sandbox ni untuk application sahajalah. Untuk you run application in a protected mode. Oh, okay. Ah, Okay, terima kasih Encik Malik. okay, sama. Okay, so ni I tengah run immunization disebabkan yang tadi tu. Okay. So yang ni basically careful lah. Nak run sandbox pun tadi sandbox I corrupt. Okay. So ini yang tadi yang urutan dia. So pergi ke sandboxing. So yang ni I just download je lah. Okay. Sandbox C+. File. Accept. Update. Nampak? I letak dalam D drive kan. Saya tak sumbat semua dalam C drive. Install. Okay, done. So once done, okay, kita test balik Kita buka Excel sandbox. Should be okay lah. Ada. Oh, ni yang barunya sandbox plus. Not connected. That means dia akan pergi ke dunia server dia. So sandbox plus ni yang ni kena ada internet. Nampak ni, dia cakap not connected. Okay. Nanti cari okay, tak payahlah. So this is a default box. Okay. Alright, okay je. Nampak tu buka Excel. Excel ni tak buka-buka. Excel dah running. Tapi mana benda Allah tak keluar-keluar pun. Tu keluar-keluar. Okay. Tu pula tu. Yalah, I tekan 2 kali kan. Nampak tak? Ada line tu kan. So line yang kuning tu maknanya this particular application dia run dalam protected mode. So kalau ada apa-apa malware dalam application ni, majority of the malware tu basically dia takkan keluar lah. Okay. So now you're protected. Okay. Tak fully load lagi.
So basically that's how you punya sandbox berfungsi kan. Tapi pelik yang barunya sandbox yang plus that means dia kena ada connected to internet. Yang macam previous tu dia tak payah masuk dalam internet. Dia kena connected. Yang plus punya ni. Yang bawah ni terminate. Sebab dah tak guna Dia satu je running. Alright, so itu penggunaan sandbox lah. Dan ni proses immunization, okay, dia tengah nak complete dah sikit lagi. For those yang baru masuk ke apa, the reason why I guna immunization daripada Spybot session destroy ni is because of this particular application yang tadi ni. Yang ni yang PC Building Simulator ni yang nak try install kan. So this particular application dia nak try buka yang open thunder semua tu. Okay, and currently since I punya ni is not protected, so I dare not to run the application lah. Walaupun tak run application dia, tadi boleh nampak daripada I punya browser tu dia buka banyak macam-macam jenis pop-up. Pop-up semua banyak dia keluar. So I have to stop the browser, exit from the browser, then baru okay. Satu lagi cara kalau you nak elakkan daripada tu, you run dalam incognito mode. Okay, incognito mode ataupun dalam privacy mode ni. Okay, sebab tu I punya Google Meet ni semua, kalau you tengok, I punya Edge ni, I run dalam privacy mode, dia warna hitam Dia bukan normalnya yang normal Microsoft Edge yang I buka yang kat sini ni. Okay. Sebab privacy mode dia more protected compared to yang normal mode yang kat sini. Okay. Ni. Dan I buka Microsoft Edge. Ini biasanya. So you boleh nampak dia tak ada warna hitam Sekarang ni pergi google.com. Dan yang ni you nak pergi ke privacy ni. In private punya mode. So dalam Edge dia panggil in private. And then dalam Chrome mode, Chrome dia panggil incognito mode. Okay, so setiap browser adalah dia punya privacy mode sendiri. Okay, so bila you right click run in privacy, so that means kalau orang nak trace cookie apa semua tu nak trace, selalunya dia akan disable lah. Okay, so it's more secure. Okay, dalam privacy mode. And then certain yang site yang dia detect as macam ada malware, dia takkan bagi buka. Okay. Alright. So ni bayar buang lah. Nanti I try cari yang lain ni. Tak pun jap. Tak payah buang, nanti I ada masa nanti run dalam I try run dalam virtual machine ataupun run dalam yang ni. Okay, sandbox ni. Alright. Okay, yang ni is already immunized. Okay, so already done. Cuma scan yang bawah ni je lah. Yang ni ambil masa sikit. Okay, so this one I guna Spybot session destroy. Sebab tadi memang dia banyak keluar pop-up Kalau siapa yang nampak tadi lah. Right, so ada apa-apa nak tanya setakat ni? Any questions dan to ask?
And for those katakan in future kalau nak ambil exam, okay, ataupun you nak soalan-soalan daripada Comtia punya tu macam mana bentuk soalan dia, you boleh pergi to this particular site, pascomtia.com. Alright. So ni ada macam-macam A+, O+, Security+, Project+, CASP+. Ini je lah yang ada kat dalam ni. Dan kalau A+, okay. Alright. So ni soalan-soalan dia. And dia ada simulator For your information, dia ada simulator kat. Contoh soalan simulation dia ada drag and drop, and then dia ada suruh you configure kat Wi-Fi ke. Okay. So let's say for example kita go to simulation number 1 ni, question 1. Okay, selalunya dia akan bagi scenario lah. Scenario requested to custom PC, one used for gaming and then other used for virtualization. Okay. Yang ni is more on customization lah. So you kena tahu gaming PC apa yang dia perlu lebih, virtualization apa yang dia perlu lebih. Okay. So dia akan bagi ni lah. RAM 128 GB RAM, 12 GB RAM, 24 GB RAM. Nah, SLI graphic card. So you tahulah macam gaming ni SLI lah. Okay. Nah, virtualization onboard punya video dah okey lah. Okay. Dan dual monitor display. Okay. Yang ni selalunya you guna untuk apa? Gaming ke virtualization. Okay. Ada yang ada KVM. Okay. KVM stands for keyboard, video dengan mouse lah. That means alatan untuk you gunakan one keyboard, one video and one mouse, and then you connect to server system, PC ataupun server. Selalunya dia guna untuk server. KVM ni you akan nampak dia banyak dalam server room. Dan punya power supply 1000 watt, 750. So selalunya gaming lah banyak guna ni. Liquid cooling pun gaming, 7-1 surround card pun gaming. Okay. So this is it lah. Bagi gambar ni, okay, you boleh tengok show answer dia. Yang bagus yang benda ni, you boleh tengok answer dia. PSU. Dan basically dia yang tinggi 12 GB, liquid cooling, SLI, and dual monitor display gaming 7-1. Dan the rest yang lain tu semua you bagi kat virtualization. Okay. Alright. Ada soalan? Cik Malik. Ya. Soalan ni dia melibatkan mobile juga ataupun dengan cabling installation, dia ada juga soalan berkenaan dengan tu. Soalan you mean yang simulator ni ke ataupun yang lain-lain tu? Yang lain-lain yang kaitan dengan cabling ataupun mobile. Ada yang lain-lain banyak yang dalam ni lah. Memang Comtia ni dia cover semua. Cabling ada, mobile device ada, Wi-Fi ada. Tapi you kena carilah yang kat sini dia punya tu. Okay. Alright, okay. Alright. Cik Malik. Ya. Kalau kita dah lulus untuk Comtia ni, dia ada expired date dia ataupun kalau katakan dah dapat lesen kan, sebab tadi ada kawan minta tolong tanyakan. Dia kata dia dah exam lah. So dia punya CJ tu dah expired, so boleh renew ke? Renew dia kena ambil exam lagi sekali lah. Itu je. Cara nak renew, you have to sit for the new exam. Oh, okay. Maknanya kena ambil balik semula lah apa yang dia dah pernah ambil.
Yes. Dia ada expired date ke macam tu? Ada. Dia lebih kurang 3-4 tahun. Ataupun bila dia keluar yang barunya, okay, dia keluar yang exam baru, yang lama selalunya dah expired lah. Tapi selalunya dia punya tarikh dia ada bagi tarikh dia. That means tarikh dia tu selalunya dalam 3 hingga 4 tahun. Tapi prior to 2006, saya punya CompTIA A Plus ni saya ambil way back in 2006. Yang masa tu dia tak ada expiry date. So that means once you ambil, memang sampai bila-bila ada lah. Tapi after that, 2012 and onwards semua tu 2000 bila dia starting 2008 ke apa. Start dari tu bila you ambil, memang ada expiry date. Okay. Tapi don't worry lah. Because macam company kat Malaysia ni, okay, mula-mula masa you nak ambil kerja, nak apply for kerja tu, masa tu memang you dah ada lah yang barunya kan. Okay. Tapi once you already established inside the industry, okay, selalunya diorang takkan tengok expiry date tu. Yang penting you tahu buat kerja. Okay. Sijil tu is just untuk apa orang kata, kalau you compare dengan orang lain, sijil tu kira macam advantage to you lah. Okay. Dia added value to yourself. And based on my experience, macam expiry date ni tak berapa sangat lah company-company Malaysia tengok. Okay. Unless kalau macam big company, Dell, IBM, yang tu mungkin lah dia akan particular sikit. Dia kata, ni apa ni dah expire. Tapi you boleh counter balik lah. You cakap lah, ni expire tapi I boleh sit for the exam. Provided that you take me, ambil jadi apa kerja you, jadi you punya staff lah. Itu je. Okay. Alright. And as long as you keep up to date with the latest punya teknologi, latest punya syllabus daripada CompTIA A Plus ni, you keep up to date, then should be no problem. Okay, itu kalau katakan you dalam bidang akademik lah. Akademik mungkin perlukan you keep up to date with the latest syllabus. Kalau you nak ngajar kan, you have to keep up to date with that. Okay. Itu pun just nak tahu je. Apa-apa benda syllabus yang dia masuk semua tu je. Okay. Alright, contoh macam sekarang ni dia ada cerita pasal SSD, M2, punya hard disk semua tu. Okay, previously, masa yang previous punya version tu, exam dia orang tak ada tanya pasal all these SSD, M2 ni semua. Okay. Cuma beza tak banyak lah, sikit je. And then macam tahun yang masa akhir 2006 dulu ambil exam CompTIA tu, cloud computing basically tak ada. Cloud computing recently baru masuk kan. Okay. Cloud computing, IoT, tu je lah yang teknologi yang baru. And benda tu pun is actually just kalau you tengok konsep dia, it's a networking punya konsep je. Cuma nama je dia nak bagi gas sikit, nak bagi orang dia suruh orang tu belilah komponen-komponen dia, servis-servis dia semua tu. Beza kat situ je. Nama je. Konsep semua sama je. Security, online security, cyber security. Semua all the while daripada zaman dulu memang dah ada lah benda tu. Cuma dia improvise sikit lah sebab ada dari segi komponen baru yang dia include. Contoh macam dulu MDM mungkin 10 tahun lepas mobile device management application system tak ada. Tapi sekarang MDM punya sistem dah ada. Okay. Alright. And then apa lagi dari segi macam HIDS, 10-15 tahun lepas konsep tu tak ada. Tapi sekarang ada. Okay. That means intrusion detection, intrusion prevention. Cuma dia luaskan lagi scope you punya anti-malware punya apps lah.
konsep dia sama. Basically nak detect all those intrusion, malware semua tu Alright. Okay, any other question yang you nak tanya? Ada lagi soalan nak tanya? Cik Malik, saya Ustaz Safarin. Ya Ustaz. Kalau kata apa, kalau kata katalah cikgu kita, dia nak buka katalah nak mempersijilkan pelajar kita dengan CompTIA A+ ni. Boleh ke macam mana? Boleh. InsyaAllah boleh. Kami boleh usahakan. You boleh contact Puan Nina. And then kalau macam pelajar, saya galakkan ambil dalam 10 hari lah, 5. Okay. I mean 5 hari untuk pembelajaran ataupun 7 hari untuk pembelajaran and then another 3 hari tu prep. Okey. Dia maksudnya dia kena ni lah, maksudnya macam cikgu tu sendiri dia tak boleh buka kelas lah untuk buat ni kan? Ke ataupun dia kena melalui apa ni syarikat ke ataupun macam mana? Ataupun cikgu boleh buka kelas sendiri untuk buat tu? Basically tak digalakkan cikgu yang buka sebab cikgu pun you kena tengok, you have to be betul-betul certified with CompTIA baru you boleh ajar. Okay. Dia macam ada macam instructor ke ataupun dia mana dah ada sijil CompTIA tu, dia dah masuk exam sijil CompTIA tu, dia boleh mengajar untuk CompTIA? Basically kalau you ada CJ CompTIA and then you memang ada certified instructor macam MCT ke apa. Macam saya ada MCT. Okay. So yang tu basically baru you boleh ajar lah orang kata. Okay. Sebab dia lain bila ajar yang normal class dengan certificationnya class, dia punya approach basically quite different. Okay. Baik. Okay, terima kasih. Alright, sama. Okay. Alright, any other question yang you nak tanya? Ada soalan-soalan lain nak tanya? Safarin, Cik Malik, apa beza CompTIA dengan Cisco? Beza CompTIA dengan Cisco, CompTIA basically dia vendor neutral. That means dia tak fokus on mana-mana networkingnya appliances. Dan macam Cisco ni dia dah fokus on network. Walaupun CompTIA dia punya network plus, tapi network plus itu dia general dia very broad. Dia bukan macam Cisco ni, dia memang fokus pada Cisco nya produk and then Cisco nya OS. That means dari segi bila you nak run command semua tu ada memang Cisco base nya. Okay, whereas yang macam network plus ni dia general je. Okay, dia tak fokus on apa-apa jenis produk ataupun vendor Itu beza CompTIA dengan Cisco lah. Ataupun CompTIA dengan mana-mana lagi certification. Contoh macam Microsoft. Microsoft obviously memang Microsoftnya produk lah yang dia fokus. Ataupun macam Red Hat. Yang tu semua dia dah fokus base Macam CompTIA ni dia bukan fokus base, dia open, dia general. Okay, so kalau you nak belajar, contoh macam nak belajar pasal network, then you ambil network plus. Lepas network plus tu baru you ambil CCNA. Barulah you punya pemahaman tu orang kata lagi mantap. Okay, sebab CompTIA punya produk ni, CompTIA punya certification basically dia memang untuk mantapkan you punya asas. You akan belajar benda-benda perkara-perkara asas. Okay, so bila dah faham perkara asas ni macam mana benda tu berfungsi, macam mana nak repair semua tu, and then bila you go further barulah senang you faham. Barulah mantap lagi orang kata pemahaman tu sebab you punya asas tu dah kukuh. Okay. Dia macam pokok lah. Kalau pokok tu dia akar dia tak kuat, sekali angin kuat tiup dia boleh tumbang. Tapi kalau dia punya akar asas dia dah kuat, macam mana kuat pun angin tu dia akan tetap bertahan.
So sama juga dengan ni. Okay. Saya dah tengok contoh pernah ada masa dulu one of the orang ni dia minta kerja lah, come for the interview. Masa tu I one of the interviewer, one of the panel of interviewer. Okay, dia punya certification memang bagus lah. Macam jenis certification dia ada one of them is a Microsoft certified system administrator, lepas tu certified desktop punya technician, macam-macam lah certifiednya tu yang dia ada. So okay fine, panggil dia, and then kita orang actually masa tu ada satu bilik khas lah. Dalam bilik tu actually ada 2 komputer je, 2 komputer, 1 kabel Dan kita cakap kat dia, you just do a simple networking between the 2 PC guna 1 kabel. Okay. Memang dia tak boleh buat. Majority daripada 30-40 orang datang untuk interview tu, okay, 70-80% tak boleh buat simple punya networking even though dia orang ada certification. Okay. Reason being, macam saya cakap lah, punya pemahaman asas tu dia tak tahu. Dia tak ada. Lepas tu dia orang ambil certification, selalunya contoh macam yang ni kan, yang I tunjuk benda-benda macam ni. Mana yang tadi? Yang site-site yang I tunjuk. Macam CompTIA punya site tu kan. Yang ni. Dia orang hanya go through soalan-soalan je. Dia orang go through soalan, dia orang hafal soalan tu, jawapan dia, and then they sit for the exam. Memang lulus. Memang lulus, confirm lulus. Okay, sama tak dengan ni? You go through semua soalan-soalan ni. Dia ada banyak ni simulation ni insya-Allah memang keluarlah. Ni semua soalan-soalan ni. You go through semua ni, and then you sit for the exam, insya-Allah memang lulus. Okay. Tapi you faham ke tak konsep dia? Okay. Kebanyakan dia orang tu memang tak faham konsep networking yang simplenya. Siap bila masuk tanya kita masuk je dia tanya, sir, tak ada switch ke? Tak ada extra kabel dengan switch ataupun tak ada router ke? Senang you baca tak kabel tu? Dia jenis apa? Sebab masa dulu basically dia ada patch cable, cross cable kan. Okay, patch cable basically memang you tak boleh lah untuk one to one dengan sistem XP. Masa tu XP patch cable ataupun straight cable memang tak boleh. Yang kita orang bagi memang cross cable. So dia tak tengok pun benda tu cross cable apa. Dia duduk melupa fikir macam mana ni, tak ada switch, tak ada router, tak ada apa semua kan. Dia tak tengok pun benda tu kabel jenis apa. I tanya, you tahu tak kabel tu jenis apa? Dia tak tahu. Saya cakap, habis kalau you tak tahu macam mana you boleh pass yang CJ tinggi-tinggi, sedangkan nak tengok kabel je you tak tahu macam mana nak tengok. Okay. So CompTIA ni penting sebab dia yang cover asas. Okay. Alright, and siapa-siapa yang nak ajar ni semua tu basically mesti ada pemahaman yang kukuh lah pasal sesuatu perkara tu. Okay, kami inside out dia. And then dia mesti certified, sama ada certified as a Microsoft MCT punya certified ataupun CTT, CompTIA certified punya trainer. Okay, baru orang kata ada kelayakan untuk ajarlah kelas-kelas certification ni. Okay, sebab macam myself, I memang ever since balik daripada US so grad in 95, 96 and then after that I ada MCT. Okay, I'm among a few of Malaysian Malays. Masa tu ada 10 je Malaysian. Okay, 10 Malaysian yang ada MCT at that time, way back in 90s. Okay, and then masa tu certification memang orang-orang US lah datang sini. Kita terpaksa present depan orang Mak Saleh ni 3 orang Mak Saleh. 2 orang memang highly skilled, technical punya orang. Seorang tu daripada user end-nya. So dia akan tanya soalan yang memang inside out punya soalan lah, macam-macam memang. Kadang-kadang soalan yang kita
Dia tak pernah terfikir dia nak tanya, dia akan tanya. Okay. So starting from there, I dah ada MCT and after that, masa masuk Afin, I have to renew tapi masa tu diorang tak nak renew kan. And then lately, baru I dapat balik I punya MCT lah. I have to go for the exam juga. Okay. Alright. So basically, itulah dia. So kalau nak go for the nak ajar all this certification ni program ni, at least you need to be either MCT based, okay, ataupun CTT Kompiau ni. Okay, alright. Okay, any other question? Soalan-soalan yang macam yang you cakap pasal cabling semua tu, you can just go through any of this soalan, memang ada. Okay. Memang dia ada bagi tanya. Alright, any other question? Yang nak tanya. Nah, ni contoh soalan brownout. Brownout occur within a building. Technician repairing workstation as a power light. It's not displaying anything on the screen. It's not making any sound during boot up. Okay, so which of the following should be used to further troubleshoot the workstation? Okay. So workstation tu ada power light. Okay. Power light ada tapi tak ada display on the screen. Okay, and then tak buat apa-apa bunyi masa boot up. You boleh agak pasal apa? Agak-agak, siapa nak try? Apa jawapan dia? Do back plug, power on self test card, postcard, power supply, ataupun multimeter. Ini pasal apa? Anyone? Tembak je. Postcard. Okey, postcard lain. Lain? Multimeter. Multimeter, sure Postcard. Ada kata postcard, ada kata multimeter. Okey, baca soalan betul-betul Power supply. Ha? Semua jawapan ada. Semua jawapan ada. Itu yang bahayanya apa certificationnya ni. Sekali you baca, memang you akan nampak semua jawapan patut memang ada Boleh lah, tapi ni dia cakap which of the following should be used to further troubleshoot. Dia punya keyword dia kat sini Repairing a workstation which has a power light but is not displaying anything on the screen and is not making any sound during boot up. Okay. Power tu ada, power light. Tapi screen blank, tak ada bunyi. Okay. So ramai kata postcard and ada juga kata multimeter. So jawapan dia postcard lah. Kenapa postcard je? Dia punya answer. Kenapa postcard? Okay, you tengok Power ada. Has a power light. Okay. So kalau ada power light, maknanya power supply tester out. Buat apa you nak guna power supply tester? Sebab you punya PSU okay Right, so C is totally out. Multimeter. You nak check yang mana? Power okay Power okay. So, you nak check apa? Check screen semua tu. Mungkin boleh lah. Okay. Alright. Tapi, lagi better, you cocok postcard ni. Lagi senang daripada you nak test multimeter ni, you kena test satu-satu Mungkin you kena tengok dia punya graphic card. Ada power ke tak sampai ke graphic card tu. And then after that, kat screen dia pula. Lepas graphic card, screen dia pula tengok, check. Ada power ke tak coming to the screen. Okay. Alright. And after that, you kena tengok pula hard disk. Sebab ni dia cakap no sound beep semua tu. Kena check hard disk, kena check sound. Banyak benda nak kena check.
Okay, boleh kat multimeter tapi jenuh lah. Tapi postcard ni, you cocok dan terus you boleh tahu apa yang problem dia. Okay. Loop back plug. Ni untuk test, untuk check you nya port. Macam serial port, RJ45 port, itu you guna loop back plug. Okay, tapi ni dia tak ada pun cakap apa-apa pasal port ni problem. So A pun out. So A out, C out, antara B dengan D terlampau banyak sangat benda yang nak kena guna, nak kena buat, B lagi cepat. So dalam soalan A plus ni, you kena pilih the best correct answer. Walaupun D is correct, tapi that is not the best correct answer. The best correct answer is B, postcard. Okay, alright. So macam tu, that's how you tackle soalan-soalan bukan setakat CompTIA ni saja. Kalau you pernah ambil apa-apa lagi exam certification yang komputer punya, CNA ke, so memang you kena tengok, mesti ada jawapan yang sekali you baca dalam 2-3 jawapan betul. Tapi you kena cari yang paling betul. The best correct answer. That is the difference between IT punya orang dengan lain-lain punya industri. Okay. Alright. Any other question that to ask? Okay, let's see, kita tengok soalan lain. Which of the following would the company use to limit traffic between subnet? Keyword dia ni. Limit traffic between subnet. Ni keyword dia. Repeater, bridge, hub, switch. Sekali baca macam banyak kan. 2-3 jawapan dia. Kalau between, it must be bridge. Okay. Anyone else? Apa lagi? Anyone else? Sebab dia punya keyword dia between situ. Between. I think the answer is B lah. Okay. Ada kemungkinan sebab dia limit between subnet. Okay. So anyone else selain daripada bridge? Repeater boleh ke? Repeater boleh, repeater. Repeater basically totally out Sekali baca ni takkan repeater kot. Limit. Configure switch. Configurable. Confident switch. Okay. Satu jawapan yang I suka sebab you punya jawapan you cakap siap confident switch. Okay. Alright. Okay. Jawapan dia is actually bridge. Okay. It is actually a bridge because you can limit traffic between the subnet. Itu kegunaan bridge. Okay. Macam switch ni basically dia punya tujuan it's not limiting any traffic between the subnet Yang tujuan utama tu falls under the bridge. Okay. Betul. Kalau switch yang boleh configure kan boleh setting. Betul. I agree. Switch yang boleh configure pun you boleh. Tapi kalau switch yang tak boleh configure? Kalau switch tak boleh configure tak boleh lah. Tapi macam bridge okay. Bridge boleh. Cocok bridge dia boleh. Dia boleh tahu which. Okay. Alright. So, I agree with you. Jawapan you betul. I agree. I agree. Tapi macam saya cakap lah. CompTIA ni semua. Dia bukan nak jawapan yang betul Dia nak jawapan yang tepat. That means the best correct answer. Betul. Okay, so careful So soalan-soalan macam ni lah yang dia trap orang. Saya pernah lah macam Polytech. Polytech dulu masa program 3P. Siapa pernah dengar program 3P? Daripada Prestariang. That means program pengetahuan
profesional, 3P, TPP tu, 3P ni. Okay. Saya pernah mengajar geng-geng pensyarah. Memang ada pensyarah yang fail juga. Walaupun dia yang ajar benda tu, that means memang dia faham, dia tahu. Okay. Tapi dia pun pelik. Dia tanya I, Cik Malik, macam mana I boleh fail ni? I pun cakap, Wallahualam, mungkin rezeki you. Ataupun mungkin, macam I cakap lah, you jawab, mungkin bagi you betul, memang betul. Tapi dia nak yang paling tepat. Contoh soalan macam ni lah. Antara bridge dengan switch, dua-dua buat benda yang sama. Okay. Tapi bridge ni dia ada dunia scope yang lagi spesifik. That means dia boleh limit traffic between subnet. Itu kegunaan bridge. Okay. So jawapan dia is basically bridge. Okay. So jangan orang kata berhati-hatilah, jangan terperangkap. Okay. Kita kena jawab berapa soalan? Kena persen lulus dia berapa? Okay. Good question. Persen lulus. Persen lulus dia quite high Okay. Dia ada 2 paper Kalau Comtia A+ ni, dia ada 2 paper. Kalau you pergi kat comtia.org, okay, ni Comtia punya tau. Site. Okay. So I share dengan you Comtia punya site. Okay. So dia soalan basically lebih kurang 70 to 80 question. Okay. This is A+. The latest one is 1001 dengan 1002 exam detail. Maksimum 90, itu maksimum. Tapi selalunya dia takkan sampai maksimum lah. Selalunya around 70 to 80, around that. Okay. 90 minutes per exam. Okay. Ini dia passing score dia. Kertas 1 okey lagi, 675 daripada 900. Okay, 675 out of 900. Tapi second paper dia tinggi, 700 out of 900. And you need to pass both paper. Kalau first paper fail, second paper pass, you kena repeat first paper lah. And vice versa. And that means 2 paper ni you dua-dua kena lulus. Ini markah dia. Ada beza ke paper 1 dengan paper 2 tu ataupun sama objektif juga? Dia sama je. Objektif ada, simulator pun ada. Yang macam tadi I tunjuk ni kan. Dia dua-dua ada. Oh, dia sama je lah soalan dia ni. Cuma lain-lain kertas je lah. Yes, lain-lain kertas. Lain-lain kertas and then macam soalan yang kertas 1002 tu dia banyak, soalan dia banyak panjang-panjang sikit lah. Okay. Okay. That means the soal yang 1002 dia banyak fokus on scenario based punya question. Okay. Scenario. Okay. Soalan dia panjang lah. Yang kertas 1 pun ada tak scenario based punya soalan, ada tak? Cuma dia tak banyak sangat lah. Okay. Alright. Contoh soalan macam paper 1 lah ni, dia pendek-pendek je macam ni lah. Which are the following ni semua tu. Okay. That means selalunya bila you sekali baca, you boleh agak. Okay. Ni to take inventory quickly. Okay. And then update fast tag. Okay. Yang ni dia suruh choose 2. Okay. So dua-dua kena betul. Kalau satu betul, satu salah, salah And then you takkan dapat. You takkan dapat markah. Label printer, barcode scanner. Okay, barcode scanner, label printer.
Okay. Alright. AB. Okay. Actually magnetic reader dengan barcode scanner. Okay. Ni dia cakap nak take inventory quickly and update. Take, betul lah take. Label printer tak masuk. Sebab dia bukan cakap nak print you punya price tag. Dia cakap update. Kalau dia cakap print price tag, mungkin label printer lah. Label printer. Okay. So just be careful. Just be careful, baca soalan betul-betul, fahamkan. Okay, dan you insyaAllah boleh jawabnya. No problem. Okay. Alright. So memang menarik lah benda macam ni So insyaAllah kalau you guys kata dah ada certification ni, and then kalau boleh student vocational pun ada certification ni, A+ punya certification, memang banyak manfaat lah untuk diorang. Because this one carry weight. Kalau katakan Malaysia susah nak cari kerja, A+ punya Comtel punya certification ni dia worldwide, recognized worldwide. Tunjuk je, you bawa benda tu pergi Australia ke, pergi Brunei ke, pergi Singapore, yang paling dekat Singapore. Pergi Singapore tunjuk, okay, I'm Comtel certified, and then bila dia tanya you soalan semua tu, you boleh jawab. Bila dia suruh you buat macam-macam benda, you boleh buat. Dan insyaAllah ada rezeki dia ambil you kerja. Masa tu you tengok gaji you ikut $, bukan Malaysia ringgit. Nanti you akan tengok you punya gaji after that lagi better daripada orang-orang yang jenis ada degree ke, ataupun ada diploma ke, apa semualah. Yang penting kita, when you are in IT industry, most important thing is certification. Okay. Sijil tu hanya untuk pengiktirafan tempatan saja. Okay, macam nak cari kerja tempatan. Mungkin orang-orang kita kadang-kadang ialah I mean in terms of mindset tu still lagi jenis macam kata apa, masih belum terbuka lagi. Nak tengok gak, oh you SPM tapi you ada Comtia. Okay, tak apa, tak nak. I prefer ambil orang yang ada degree walaupun dia tak ada Comtia. Too bad lah. Bagi I zaman-zaman sekarang ni, kalau orang duk kejar pasal apa dia punya degree lah, master lah, PhD semua tu, to me, I mean itu untuk academic wise, yes, okay, fine. Academic wise, memang mesti ada. Minimum master. Okay, kalau you nak go for academic, that means nak jadi pensyarah, itu minimum, yes. Okay, tapi kalau you involve dalam industri, okay, alright, it is preferable you ada certification. Sebab melalui certification tu, it prove that you can do the work. Okay, tapi pastikan you ada hands-on lah. Janganlah yang jenis ambil certification macam contoh ada yang geng-geng Microsoft tu, dia ambil certification, dia orang tak go for the class. Yang jenis nak jimat, tak nak go for the class, they just download soalan-soalan semua tu, go through, memorize the question, then sit for the exam. Memanglah lulus. Tapi bila orang cakap, okay, buat ni, buat tu, buat ni, buat tu, dah menganga. Sebab apa? Sebab dia orang ikut style macam burung parrot, burung kakak tua. Burung kakak tua tu is basically you cakap, okay, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, tiap-tiap hari you cakap selamat pagi. Dan automatik dia akan cakap selamat pagi kak. Waktu pagi pun selamat pagi, waktu tengah hari pun selamat pagi, waktu petang pun selamat pagi. That happened to my kawannya burung dulu. Dia cakap kat dia, kau ni burung kau ni dia tak tahu waktu ke. Pagi, petang, siang, malam, selamat pagi. That is burung. Okay, so I tak nak kita ni jadi macam burung. Ada certification tapi tak tahu nak buat kerja. So kalau boleh janganlah. Okay. Alright. Okay, any other question? Because kita 3:45, kita kena stop and then give way to kita punya pengarah. Okay. Cik Malik. Ya.
Saya nak tanya, ada untuk Komtia ni, dia ada tak macam kata e-learning untuk kita nak study? E-learning. Katanya portal, maknanya ni portal kalau macam kata ni Cisco, dia ada satu dia punya e-learning dia kan. So dia ada notes-notes apa semua dalam tu untuk lagi maknanya nak menambahkan lagi kefahaman tu kan. Ada. Tapi you have to register for Komtia punya certification for the class lah. And then nanti dia akan bagi untuk studentnya. Okay, memang ada. Komtia ni basically memang ada. Siapa register for Komtia punya kelas, and then nanti we will give you those Komtia for studentnya kit. So dalam tu ada all those dia punya e-book, lab, ada lab kak. Okay. And then you can go through. Okay, you can go through. Ada bayaran tak? Bayaran, memanglah ada bayaran untuk tu. Okay. Tapi bayaran dia semua tu memang dah include dalam fee dia. Bayaran dia memang dah include dalam fee dia. Dia ni maksudnya keseluruhan maknanya e-learning apa semua dia punya costing yang macam Puan Nina cakap dalam grup tu $235 tu lah. Sekali atau sama? Yang tu saya rasa just exam je tu. Saya rasa tu exam saja tu, dia tak campur kit dia lagi tu. Sebab Komtia kit pun boleh tahan gak lah. Itu dalam 100 lebih tak silap saya dia punya kit dia tu. Yang tu saya tak pasti. Tapi apa yang Puan Nina bagi tu is just dia punya exam fee saja. Okay. Alright. Tapi kalau macam you nak contoh macam yang dalam YouTube tu banyak lah. YouTube banyak Komtia A+ punya tu yang you boleh go through. Okay. Komtia A+. Okay. Course. So kat sini 19 hours ago. Ni mungkin yang barunya lah, dia baru update kan. So you can go and search any of this. Tapi jangan ambil yang lamanya, macam contoh yang ni ada 20700 punya series kan. Yang ambil yang 1000 plus punya series lah. Okay. Yang ni online-nya YouTube ada. Okay. Right. And then yang antara yang best ni daripada yang profesor tu. Profesor MSSRS. Ini Profesor Messes. Okay. Dan daripada diorangnya ni okey. Mamat ni memang bagus. Explanation dia apa senang faham, and then punya slide yang diguna ni pun basically senang faham kak. Dia point form. Dia bagi pom macam tu. Okay. So ni pun untuk orang kata bahan tambahan lah. Okay. Alright. Okay, any other question yang you nak tanya? Ada lagi soalan nak tanya? Any other question?
Okay, so basically saya harap you guys learn a lot this 5 days ni. Okay. And all the tools yang saya share tu, kalau boleh you share dengan sahabat-sahabat yang lain. And tools macam Haini, Wireshark, jangan salah guna lah. Yang macam hacking tools ada tak yang dalam tu ada list of hacking tools semua tu. So kalau boleh jangan salah guna. Tu je saya minta lah. Jangan salah guna ilmu yang kita dah belajar ni. Guna untuk tujuan kebaikan. Okay. And all the best. And insyaAllah kita jumpa lagi. And hopefully saya harap you guys go for certification and after that boleh kita panjangkan pada student vocational. Memang saya harap sangatlah that means at least bila student vocational ni ada certification ni, dia boleh added value to themselves. Okay. Itu yang penting sebab we want to compete in today's world. So memang today's world dari segi competition is very high. Okay, so dengan adanya certification ni, insyaAllah dapat membantu dia compete dengan apa orang kata degree punya student ke. Rezeki tu insyaAllah luas lah. Kalau katakan tak dapat kat Malaysia pun no problem. You dah ada sijil certification CompTIA kan. Pergi Singapore boleh, pergi Brunei boleh, Thailand sebab dia worldwide. Worldwide recognized. Okay. Alright, so no worries lah. Okay. Rezeki Allah tu luas as long as ada usaha. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Lagi 3 minit. Ini ada question? Yes, ada soalan. Any question? Ada apa-apa lagi soalan nak tanya? So macam ni yang exam pas CompTIA-nya ni. Okay. Alright. So ni pun saya share dengan you. Okay. Dia soalan-soalan dia tidak ada pada tajuk-tajuk, dia random Random, dia random. Dia simulate macam mana yang exam real punya. Okay. Satu lagi exam site yang saya suka download punya tu is gratis exam lah. Gratisexam.com. So dalam ni bukan setakat CompTIA je. Okay. Microsoft ada, CISSP ada. Berapa lama diberikan untuk menjawab? Bukan jawab soalan 700 soalan. 700 tu basically dia punya passing mark untuk second paper Maksimum soalan dia bagi 90 tapi dia punya range dia dalam 70 hingga 80 macam tu lah. Okay. So masa yang diberi kalau yang English speakingnya country is 90 minutes. Okay, 90 minutes. Tapi kat Malaysia ni basically don't add another half an hour. Okay. That means 90 minutes tu is 1.5 hour kan. So they add another half hour which is 2 hours which is about 120 minutes. Okay. Tapi yang tu pun tertakluk pada training provider tertakluk pada training provider. Ada yang training provider maintain dengan 90 minit. And ada training provider yang orang kata dia fleksibel Dia fleksibel, dia bagi masa dalam 120. Okay. Alright. Okay. Kita dah mula untuk penutup kot. Cik balik. Okay. Alright. Pengarah dah masuk. Okay, boleh. So saya pass
the floor to kita punya pengarah. Saya dulu, saya jadikan saya pengurusi majlis lah. Okey. Okey. Kalau boleh peserta yang boleh onkan kamera, boleh onkan kamera lah. Jadi kita boleh nampak muka-muka keceriaan masing-masing. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah seminggu akhirnya sampailah masa di penghujung kita punya kursus pada hari ini. Jadi yang pertamanya saya mengalu-alukan kehadiran Puan Nur Hasniwati binti Zulkifli, iaitu pengarah Kolej Vocational Datuk Seri Abu Zahar Isnin. Seterusnya saya juga berterima kasih dan juga banyak-banyak kesyukuran kepada kita punya penceramah kita Encik Al-Malik Shu'aib, dan juga yang saya nampak Encik Zainul Arifin yang ada bersama-sama kita juga pada hari ini, Puan Nina selaku kita punya dalam jawatan kuasa pengurusan. Saya ingin maklumkan juga di sini, saya minta maaf atas dengan bagi pihak BPL TV kerana timbalan pengarah iaitu Puan Nur Hayati, timbalan pengarah sektor pembangunan kewilayahan dan hubungan industri, Puan Nur Hayati tidak dapat hadir bersama kita last minute tadi sebab dia ada mesyuarat dengan Ketua Setiausaha untuk Kementerian Pendidikan Malaysia kerana ada mesyuarat penting lah yang ad hoc juga dia terpaksa hadir. Jadi dia mohon maaf dan juga kirim salam kepada semua yang peserta pada hari ini kerana dia tidak dapat bersama-sama dengan kita pada petang ini atas kekangan yang tidak dapat dielakkan. Okey. Yang pertamanya kalau ikut kita punya tentatif bagi kita punya penutup pada hari ini, saya jemput dulu kita punya wakil daripada peserta kita. Saya rasa yang paling aktif dalam memberi soalan lah, saya rasa, iaitu Encik Nick Effendi, Nick Abu Bakar, bagi memberikan feedback dan juga ucapan sikit mewakili peserta. Saya persilakan. Cik Nick, speaker tak Sorry. Dia gogok sikit menggunakan dia majlis. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis yang berusaha pengarah Kolej Vocational Datuk Seri Puan Nur Hasniwati binti Zulkifli, yang dihormati pensyarah kesayangan kita Encik Al-Malik Shu'aib, dan yang dikasihi rakan-rakan peserta kursus sekalian. Alhamdulillah, syukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala diberi nikmat iman dan Islam pada kita semua. Dan dalam kursus ini pula Allah memberi kesihatan yang sempurna untuk kita meneruskan kursus sehinggalah hari ini. Ada sampai titisan darah yang terakhir katanya. 4 hari terus. Baiklah, merujuk kepada majlis pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih di atas peluang dan ruang yang diberikan pada saya untuk berucap sepatah dua kata sebagai wakil peserta kursus. Bersyukur pada Allah Ta'ala kerana pihak BPTV sedia menyediakan kursus dan seterusnya pihak penganjur dapat menganjurkan kursus pada kita semua pada hari ini. Dan di mana banyak ilmu yang telah didedahkan. Dengan apa dia ni, peluang ni diberikan kepada kita juga, diperjodohkan kita dengan Cik Malik. Selama ni tak kenal lagi. Ni kenal lah, ni nama Cik Malik dan telah berusaha selama 4 hari rasa kita kan. Banyak ilmu yang telah didedahkan, tidak hanya ilmu dunia. Sebaliknya diselitkan juga dengan ilmu berkenaan dengan keagamaan. Jadi kita rasa bila selit kita rasa sejuk sikit. Kita boleh relate. Benda tu tidak lari sangat dah. Alhamdulillah kita saling ingat mengingati Baiklah, diharapkan jodoh kita dengan Cik Malik ni berpanjangan. Kalau tidak pandemik ni, mungkin kita boleh anjurkan khusus untuk hands on pula
dan semua lebih menarik lagi saya rasanya kalau kursus-kursus begini. Lepas tu rasanya Cik Malik bagi nombor handphone pada kami. Kalau ada apa-apa boleh kita minta tolong talian hayat kepada Cik Malik. Kalau ada apa-apa masalah kan. Okey. Seterusnya kalau boleh pihak PPTV boleh upgrade sikit apa dia ni, bukan hanya khusus-khusus. Contohnya selama ini kita ajar pelajar hanya membuat flashcard menggunakan RJ45. Jadi apa salahnya kalau sekiranya dibekalkan untuk kita buat flashcard dengan menggunakan apa dia ni sambungan bagi gunakan kabel optik, sambung kabel optik pula pasal dunia sekarang pun dah ke arah kabel optik. Jadi mana pelajar sambungan kabel optik dengan menggunakan RJ45 tu dia ada beza dia sikit. Kita sekadar boleh tunjuk je lah. Baiklah. Dan seterusnya saya dengan ini, dengan ilmu yang diberi, kita insyaAllah sama-sama kita manfaatkan dia untuk diri kita dan juga pelajar-pelajar kita. Semoga, dan saya juga, kami juga di sini mohon maaf kalau ada tersalah bicara selama berlakunya sesi sesi yang berlaku sekarang inilah. Itulah saja sepatah dua kata daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Nik Effendi atas kesudian bagi kita ucapan tadi bagi mewakili seluruh peserta, sebab kita sebenarnya peserta pada kursus kali ini sepanjang saya menguruskan kursus ni paling ramai lah, 125 orang. Paling besar lah kan sebenarnya untuk kursus kali ini. Jadi kita harapkan semua dapat untuk kita berkongsi bersama dengan yang seperti yang dikongsi oleh Encik Malik. Saya rasa saya tak nak bercakap panjang, saya menjemput yang berusaha Puan Pengarah, Puan Nur Hasniwati binti Zulkifli bagi menyampaikan ucapan dan ucapan perasmian dan penutup. Okay. Saya mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Ustaz, okey? Boleh. Okey, baik. Yang berusaha penceramah, Tuan Penceramah, Tuan Al-Malik Syuib, dan mungkin ada barisan tenaga pengajar bersama-sama. Tuan Haji Safarin bin Osman sebagai penyelaras kursus, peserta kursus upskilling CompTIA A+, betul Ustaz? Betul. Okey. Baik, serta para pensyarah yang lain lah jika saya tak sebut di sini Okey, jadi syukur alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama petang ini untuk majlis perasmian penutupan kursus upskilling CompTIA ini yang telah bermula daripada hari Isnin 16 hari bulan dan hari ini hari Jumaat dan 5 hari lah tuan-tuan dan puan-puan berkursus. Jadi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana masih stay lagi sehingga ke saat ini untuk kita bersama-sama dalam majlis perasmian penutupan. Jadi insyaAllah kita akan cuba buat seringkasnya lah kerana tuan-tuan dan puan-puan pun mungkin dah penat daripada hari Isnin, tapi daripada ucapan wakil peserta tadi kedengarannya masih lagi bersemangat dan nak lagi kursus. Jadi itu satu semangat yang baguslah daripada tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama dengan kami dalam kursus pada minggu ini Okey, jadi sebenarnya Tuan Timbalan ingin bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana permintaan dia juga ni mengadakan perasmian penutupan ini kalau ikutkan saya, oleh kerana kita masih ada lagi siri-siri kursus jadi saya ingat sekali lah nanti kita buat, tapi oleh kerana TP mula-mulanya bercadang untuk berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan, maka kita arrangekan untuk mengadakan majlis penutupan ini, tapi malangnya pada saat akhir beliau ada komitmen yang lain. Jadi apapun kita teruskan juga majlis perasmian ini dan saya pun sangat bersyukur kerana
dah 2 kursus, inilah peluang saya dapat lihat wajah tuan-tuan dan puan-puan Okey, saya juga mengambil kesempatan ni mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Penceramah Tuan Al-Malik kerana telah sudi menerima jemputan kita sebagai penceramah bagi kursus siri yang kedua ini dalam usaha KV di Sazi melaksanakan satu tanggungjawab yang diberi oleh bahagian pendidikan latihan dan teknikal BPITV kerana diturunkan warren yang sangat besar pada tahun ini, dan ini adalah tahun yang kedua lah kami diberi tanggungjawab sebagai penganjur bagi khusus-khusus program di bawah teknologi sistem komputer dan rangkaian. Jadi ada lagi tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi siri khusus selepas ini. Jadi kena simpanlah semangat tu untuk kursus-kursus yang seterusnya. Kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan juga akan terpilih untuk next kursus. Jadi harapannya, kita harapkan keadaan akan menjadi keadaan sekarang ini dengan pandemik ni akan menjadi bertambah baik Jadi kita dapat mengadakan kursus ni secara bersemuka. Tapi pada masa sekarang ni kita kena bersyukurlah kita masih dapat bertemu, mengadakan kursus untuk peningkatan pengetahuan dan kemahiran, tapi dalam bentuk secara maya sahajalah begini Jadi saya alhamdulillah lah kita dah membelanjakan sebahagian, rasanya separuh dah Ustaz daripada warren yang diturunkan, ada separuh lagi. Jadi satu tanggungjawab yang besar sebenarnya bila diturunkan warren yang besar dan tak dapat nak habiskan tu, rasa macam okey, ni ada satu kerja lagi yang tak selesai. Jadi tu pasal penyelaras kena kejar selalu untuk mengadakan siri-siri khusus. Dan daripada cadangan yang diberi oleh Encik Nik Effendi tadi, mungkin ada satu khusus lagi yang Tuan Penyelaras kena fikirkanlah untuk kebaikan kalau tiada dalam perancangan, sebab kita harapkan khusus yang kita berikan ini, yang kita laksanakan ini dapat manfaatkan oleh tuan-tuan dan puan-puan untuk anak-anak pelajar kita. Itulah harapannya Jadi apa pun saya harap kursus-kursus yang siri 1, siri 2 ini yang telah kita jalankan ini telah dapat mencapai objektif yang digariskan lah. Apa dia pengetahuan dan kemahiran yang tuan-tuan puan-puan perlukan, sedikit sebanyak telah dapat kita bantu untuk diberi supaya dapat dimanfaatkanlah dengan anak-anak pelajar dalam usaha kita melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran untuk pasaran kerja Okey, so insyaAllah seperti yang saya cakap tadi, saya tak naklah bercakap panjang. So saya mohon maaf bagi pihak penganjur seandainya dalam usaha kita melaksanakan kerja buat ini ada perkara-perkara yang mungkin kurang kurang selesa ataupun ada benda-benda yang kekurangan lah. Jadi kita mohon maaf di situ. Jadi insyaAllah kami perlukan feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapat buat penambahbaikan lah. Sama ada kita buat sekali lagi secara maya ataupun kita dapat buat secara bersemuka. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Penceramah dan rakan-rakan, juga kepada peserta yang telah memberikan kerjasama, yang telah memberikan komitmen yang sangat baik dalam menjayakan kursus kali ini, dan kita harapkan apa saja pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dapat dimanfaatkan bersama. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutupan kursus upskilling Komsia A+. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, Puan Pengarah, Puan Nur Hasniwati binti Zulkifli atas kesudian untuk bersama-sama kita pada petang ini. Kita faham atas kesibukan Puan Pengarah dengan pelbagai keadaan sekarang dengan
projek-projek pembangunan dan sebagainya dapat juga meluangkan masa bersama dengan kita. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas ketidakdapat atas komitmen timbalan pengarah yang sebenarnya dia sangat-sangat ingin hadir tapi tak dapat hadir. Kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Dan saya sebenarnya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua, dan sebenarnya objektif saya bagi melaksanakan khusus kita Komiti A+ ni untuk memberi pendedahan kepada semua pensyarah yang hadir daripada College Vocational untuk sama-sama mendapatkan ilmu dan mengumpul bahan-bahan bagi PDPR sebenarnya untuk pelajar-pelajar kita yang masih lagi berada di rumah, dan kita mengharapkan pada bulan 10 ni pelajar dapatlah bersama-sama kita di college, sebab kita ni banyak kerja hands on. Macam yang Cik N. Effendi kata tadi, nak buat crimping, buat tools, nak buat crimping tool dan sebagainya, nak buat RJ45 dah biasa buat. Kemudian kita nak buat termination untuk fiber optik dan sebagainya. Benda tu dia tak boleh secara maya lah. Jadi benda tu kena buat secara yang hands on. Kalau saya maya fiber optik jadi apalah kan. Jadi insyaAllah kita doakan moga-moga COVID-19 ni cepatlah pergi daripada kita. Kita dapat hands on, sebab perancangan saya ada 3 kursus yang hands on, 2 kursus secara maya. Tapi apakan daya kemungkinan semua kursus secara maya. Sebab kita kena habiskan peruntukan sebelum bulan 10 lah. Sekarang ni dah bulan 9, kita boleh naik pun rasanya bulan 10. Kemungkinan semua kursus dalam secara maya. Apa-apa pun saya mengucapkan terima kasih khasnya kepada Puan Pengarah atas kesediaan hadir pada petang ini, dan kepada Encik Malik selaku penceramah, dan juga penganjur kita iaitu Encik Zainul dan juga Puan Nina atas usaha yang telah dibuat. Jadi saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua, dan juga kita ambil gambar dulu semua yang hadir pada petang ini. Kalau boleh dapat kalau Puan Nina dapat slide kan semua sekali gambar, nanti boleh kita jadi dokumentasikan untuk khusus kita pada hari ini. Jadi dengan berakhirnya ucapan daripada pengarah, maka berakhirlah khusus kita selama seminggu pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, gambar kita dah dapat ke Puan Nina? Dah, saya dah ambil tapi saya tak boleh nak slide, tak boleh nak ambil gambar semua. Kenapa? Ada siapa yang tahu ke macam mana? Semua senyum, saya ambil gambar. Okey, Cik Salam siapa-siapa nanti kita boleh share dalam grup. Boleh. Yang penting senyumlah Senyum-senyum. Kejap. Ada lagi tak buka? Senyum. Apa? Okey. Jap. Okey, muka surat 1. Muka surat 2. Mana muka surat 2 ni? Mana nak ambil semua? Tak boleh nak masukkan semua. Sekejap. Banyak dah ni. Ramai tak buka kot. Ada 73 orang lagi ni, tak boleh ambil gambar. Cuba tukar dia punya layout. Dah. Yang paling maksimal lah. Tak apa. Yang penting kita dah ada lah, maksudnya keseluruhan kita ada lah. Jadi kalau kita masih ada lagi grup WhatsApp tu, jadi jangan left dulu sampai kita punya proses habis. Maksudnya ada untuk sijil dan sebagainya mungkin Puan Nina akan sediakan kot untuk ni. Jadi kita ada okey, grup tu jangan left dululah semua tu, termasuk Encik Malik pun ada dalam tu. Kalau ada apa-apa masih lagi nak perlukan pertolongan Encik Malik, kita boleh ada dalam grup tu lah. Sampailah kata grup tu dibubarkan, barulah kita bubar insya-Allah. Jadi kita jumpalah akan datang insya-Allah. Kita jumpa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara rasminya boleh buat dulu ni lah. Thank you Encik Malik. Thank you semua. Terima kasih semua. Encik Malik, penganjur semua. Okey, sama. Cik Malik dekat nombor phone Cik Malik.
Terima kasih Cik Malik. Saya letak. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Malik. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Malik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Malik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama Terima kan. kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Malik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Cik Malik dan pengajar semua. Sama-sama. Terima kasih semua. Sama. Okay, Malik, halal semua ilmu yang bagi tu. Halal. Apa yang Allah halalkan saya halal. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Cik Zainul okey? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Apa-apa banyak. kontak kan? Apa-apa kontak lah. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Cik Malik, Terima kasih, Puan Ustaz. Nina, Ya, jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Okey. So saya harap segala ilmu gunakan sebaik mungkin So apa khabar bang? Zainul? Baik. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Bang, dalam bulan 9 ni kau ada yang free lagi ke bang? Just in case. 23 week 23 tu ada kelas Lepas tu mungkin ada few dates yang not available tapi the rest tu okay lah, should be okay lah. Apa Kenapa? minggu 23 tak? Just in case lah, nanti aku akan discuss balik dengan dia orang kalau kata ni apa? Boleh Nohan. Nanti aku pass kat kau aku punya available date. Boleh. Lepas tu kita reporting dia bila lah? Minggu ni kena submit minggu depan lah? Minggu depan kot. So macam mana semua okey InsyaAllah. Tu Nina tengok evaluation okey kot InsyaAllah. Evaluation okey, tip-top semuanya. Alhamdulillah. Yang penting ilmu tu. Diorang dapat ilmu, diorang boleh kongsi dengan student. Sekejap saya lupa nak stop recording.